Terakhir tu. Tak kau masuk kau ni. Yang kau punya. Terus. Terus aku sebab ada. Orang dah start. Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita dah start, jelas kan? Mula-mula kau mengadap kau lah. Nanti dapat muka kau boleh baca komen. Nampak? Oh, menghadap dulu lah. Kesini juga tu. Oh, tak boleh tak? Tapi ni. Tekan ni, aku kita. Aku pun gigit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas FB Live SK Bandar Tinam yang kedua untuk hari ini. Selamat datang semua. Sebelum tu, cikgu kenalkan diri cikgu. Nama cikgu Muhammad Firdaus bin Saidun. Cikgu merupakan guru mata pelajaran sejarah. Dan hari ini cikgu akan fokus kepada mata pelajaran sejarah. Terima kasih kepada semua yang telah hadir. Teruskan share dan jemput semua anak murid tahun 4 ataupun tahun 5, tahun 6 pun boleh tengok sama-sama. Atau tahun 3 pun nak tengok pun boleh, tak jadi masalah. Boleh belajar bersama dengan cikgu pada hari ini. Mana tahu tahun depan nanti nak belajar sejarah, dah tahu dah serba sedikit mengenai topik berkenaan mengenali sejarah. Mengenali sejarah hari ini. So, semua sihat hari ini. Kita belajar dalam norma yang baharu, yang berbeza kali ini. Hari pertama kita bermula dari rumah dan insya-Allah kita akan doakanlah keadaan akan pulih seperti sedia kala. Baik, sebelum tu cikgu nak bacakan sedikit sampaikan salam. Waalaikumsalam daripada Nur Azlizan, Arisa Zuhaira, Muhammad Helmi, Nur Syifa, Nur Faiza, Puan Siti Mariam, anak-anaknya Siti Farha. Sorry baca nama anak Muhammad Aryan daripada 4 Maret. Tahun ni nama kita nama planet. Syah Alia Alisha 4 Utarit. Muhammad Akmal Hakim daripada 4 Zuhal. Syazliana 4 Neptune. Amar Fitri 4 Mushtari. Ada Naufal 4 Zuhal. Dennis Kushairi 5 Maret. Rabi'atul Adawiyah 4 Utarit. Fatma Zahra 4 Mushtari. Syazrul Aiman 4 Neptune. Safari 4 Neptune. Okey. Selamat semua datang. Dan kita bersiaran live. InsyaAllah kita bagi 2 minit lagi. Sementara kita tunggu semua masuk, InsyaAllah 2 minit lagi kita akan mulakan live kita. Okey, teruskan beri komen, sampaikan semoga semua sihat lah insyaAllah. Khalis Haikal, Khalis Haikal, Ahmad Saifullah. Okey, ni ada murid-murid yang cikgu kenal, ada yang cikgu ajar tahun ni. InsyaAllah doakan juga untuk cikgu supaya cikgu dapat berterusan buat sesuatu bimbingan dalam pengajaran insyaAllah pada tahun ini. Terima kasih kepada mentor cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada mentor cikgu, iaitu Cikgu Ataha. Dia banyak memberikan tunjuk ajar dan dorongan dan keberanian macam mana nak buat live FB. InsyaAllah doakan cikgu semoga cikgu berjaya insyaAllah. Okey, kita tunggu 1 minit lagi 1 minit lagi. Okey, jam menunjukkan 11.48. Kita bagilah 1 minit lagi Untuk yang tahun 4,
pada tahun 2021 ni, ini adalah buku teks bagi mata pelajaran sejarah tahun 4. Ini ada buku teks ni. So kalau kita lihat kat sini, buku teks ni adalah cetakan baru tahun yang kedua lah. Sebab murid tahun 5 dapat yang sekarang adalah yang pertama yang menggunakan semakan 2017, kurikulum semakan 2017. Jadi yang ini adalah tahun kedua penggunaan buku baru, kurikulum yang telah disemak semula. Jadi insya-Allah kita harap buku ni ada murid tahun 4 sekarang memang tak dapat lagi lah, sebab kita belum tukar buku teks lagi kan. Tapi insya-Allah nanti kita akan dapat. Dan hari ni cikgu akan terangkan tajuk berkenaan topik yang pertama sekali, iaitu unit 1, mengenali sejarah. Mana dia tadi? Mengenali sejarah. Okey. Boleh kita mulakan? Okey tak sedia semua Boleh buat catatan. Tidak. Hai, saya dekat sini juga. Okey, sekejap. Cikgu tadi ada urusan sikit. Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada unit yang pertama. Cikgu akan tukar ke hadapan lah. Sekarang ni cikgu kat belakang. Sekarang cikgu kena pergi ke depan untuk paparan LCD dan tayangan. Untuk semua ibu bapa, ini rakaman ni adalah live, tetapi dia akan dipost semula dalam Facebook sekolah. Jadi boleh ulang tengok beberapa kali. Banyak-banyak kali tengok pun tak apa, supaya semua dapat boleh ulang, fahamkan dia. Walaupun kita tak ada buku teks lagi, tapi kita boleh belajar melalui bahan ini. Dan insya-Allah bahan ini juga cikgu akan kongsi dalam grup kelas masing-masing, untuk boleh dicetak dan juga boleh disemak semula lah. Okey, baik. Dah sedia semua? Apa yang air? Banyaknya air. Kena tengok atas balik semula. Boleh. Okey. Baik. Okey, dah sedia semua? Sorry cikgu tadi saya keluar sekejap, ada urusan. Okey, baik. Dah sedia semua? Baik, dah sedia? Kita tukar posisi. Okey, baik. Okey, cikgu dah ada, jangan risau. Okey, baik. Nampak tak? Jelas tak semua? Alhamdulillah saya sihat. Jelas tak semua? Okey, baik. Kita akan mulakan pada jam 11.52. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kelas FB Live Panitia Sejarah SK Bandar Tinam, Unit 1, mengenal sejarah tahun 4. Baik. Pada hari ini ialah 20 Januari 11.45 pagi di FB sekolah kita lah. Dan sejarah merupakan gerbang perhadapan kepada dunia kita sendiri. Kita dah sedia semua? Okey. Kita dah sedia? Kita boleh mulakan Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Untuk tajuk hari ini, bagi tahun 4 adalah mata pelajaran baru. Sebab tahun 3 tak ada belajar sejarah. Jadi kita akan belajar yang pertama sekali ialah berkenaan tajuk 1, mari belajar sejarah. Unit 1, dalam tajuk 1 ni ada satu unit, iaitu dipanggil sebagai unit 1, mengenali sejarah. Kita nak kenal dulu apakah erti sejarah dan bagaimana sejarah ini
yang perlu kita fahami terlebih dahulu untuk kita mempelajari sepanjang tahun 2021. Baik, kalau kita lihat apa yang anda akan pelajari, jadi apa dia yang kita akan dapat pada hari ini. Pertama sekali ialah menyatakan pengertian sejarah. Pertama sekali menyatakan pengertian sejarah. Kita menyatakan apakah erti sejarah itu sendiri. Yang kedua ialah mengenal pasti sumber dalam sejarah. Mengenal pasti sumber dalam sejarah. Jadi apakah sumber-sumber sejarah yang kita boleh jadikan pegangan yang menyatakan itu adalah bukti kepada sejarah itu sendiri. Baik, yang pertama ialah menyatakan pengertian, apakah artinya. Yang kedua ialah sumber-sumber dalam sejarah. Baik, kita terus ya. Dah sedia? Cuba teka. Ni gambar apa ni? Kakak gambar apa ni? Apa jawapan ni? Ada jawapan tak? Okey, gambar yang pertama nampak? Okey, gambar yang pertama ni apakah yang pernah berlaku? Pernah berlaku tak ini? Ini adalah satu yang dipanggil sebagai kelahiran. Ialah semua orang dilahirkan di dunia, kemudian bayi. Okey, terima kasih. Jadi dilahir melalui proses kelahiran. Semua manusia akan melalui satu proses kelahiran. Ini adalah sejarah dalam diri kita. Bagaimana pula dengan, ingat lagi tak yang kedua ni pula? Yang kedua ni apa? Apakah peristiwa ni? Peristiwa yang kedua. Apakah peristiwa yang kedua? Okey, peristiwa yang kedua pula. Ini peristiwa yang kedua. Tiup tak padam. Jadi tiup mungkin padam lah. Padam. Apa peristiwa yang kedua? Peristiwa yang kedua ialah sambutan hari kelahiran. Ini birthday lah. Ingat lagi tak kita sambut birthday? Kamu sambut birthday dengan ibu bapa kamu, keluarga kamu. Yang ini adalah sambutan hari kelahiran. Ini adalah sejarah yang berlaku dalam diri kamu. Benar-benar berlaku. Tak berlaku pada orang lain pun sama, melalui sejarah-sejarah yang tertentu dalam kehidupan. Bagaimana pula kalau cikgu pergi kepada keadaan yang lebih besar? Maksud cikgu negara, berkenaan dengan negara. Bagaimana dengan gambar ni? Ni gambar siapa ni? Agak-agak ni gambar siapa? Okey. Ni gambar siapa? Okey. Jadi kalau kita tengok gambar yang ketiga ini, ini ada waktu, ini waktu paling popular. Bila tiba masa tu semua orang akan keluarkan gambar ni. Dan semua akan ingat suasana ni. Walaupun kita tidak ada, mungkin datuk dan nenek kita yang ada pada waktu tu, kita tak ada pada zaman ni, tak dilahirkan lagi. Tetapi ini satu saat bersejarah. Satu saat bersejarah yang dipanggil sebagai kemerdekaan. Pada waktu ini Tunku Abdul Rahman telah melangkahkan 7 kali laungan merdeka, meraihkan, menandakan negara kita bebas dari penjajahan British pada waktu itu. Okey, bagaimana pula dengan gambar yang terakhir? Ini peristiwa juga dalam negara kita. Peristiwa ni sangat kita mengalami sendiri. Baik anak-anak, ibu bapa yang masih hidup sekarang ni merasai keadaan ini. Apakah peristiwa ini? Kalau kita tengok gambar pakai plastik, apa ni pakai plastik pula? Okey, apakah yang dilalui ketika ini? Agak-agak apalah ya. Semua orang tahu lah, tengok pun dah tahu kan. Ini dipanggil sebagai pandemik COVID-19. Kita tahulah yang pada waktu ini kita sedang berjuang daripada pandemik COVID-19. Dan kita berada di rumah sekarang ini pun adalah disebabkan oleh peristiwa ini. Ini adalah peristiwa yang besar dalam sejarah kehidupan manusia. Selepas berpuluh-puluh tahun kita
kita kembali dengan satu jenis penyakit yang berbeza, yang menyebabkan satu dunia pun berubah dari segi cara, gaya hidup, dan kita mengamalkan dengan norma-norma yang baru. Kita doakanlah keadaan sekarang ni menjadi lebih baik insya-Allah, dan kita kembali normal seperti sedia kala dalam masa yang terdekat insya-Allah. Baik. Boleh ikut yang setakat ni? Boleh semua Okey, sekarang kita pergi kepada ingat tadi yang pertama, apa yang kita akan dapat dari pelajaran ni hari ini. Yang pertama sekali kita nak belajar ialah pengertian sejarah. Apakah pengertian sejarah? Okey, jelas Okey. Pengertian sejarah. Mari kita lihat. Sekarang kita kena mula berfikir. Bila sebut sejarah, dia ada satu perkataan yang mungkin kita akan sebut. Okey. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Maksud cuci ulang sekali lagi Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Dia mesti benar-benar berlaku. Dia bukan cerita dongeng yang dicipta oleh orang untuk seronok-seronok, tidak. Jadi dia kena cerita yang benar. Cerita tu betul-betul memang berlaku. Walaupun kita tak ada pada waktu itu, tetapi ada perkara-perkara yang membuktikan ia telah berlaku. Bagaimana kita nak tengok benda tu berlaku? Kita lihat yang kedua. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Sekali lagi cikgu ulang. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Jadi kita perlu faham apakah erti sejarah ini sendiri, supaya kita mudah untuk kita faham pembelajaran tajuk-tajuk yang seterusnya berkaitan dengan sejarah. Kita akan mula mempersoal. Kita akan soal apa? Kita akan soal, betul ke sejarah tu? Mesti ada bukti yang menyokong kepada kenyataan tersebut. Jika tidak ada bukti, bermaksud dia tidak boleh terima sebagai bahan sejarah sebenar. Itu penting. Jadi kita akan belajar. Ini dua tajuk yang paling utama, pengertian. Dan ketiga, sejarawan. Sejarawan ni bermaksud ahli sejarah lah. Ahli sejarah, pakar sejarah. Contohnya kalau angkasawan tu orang yang pergi ke bulan dan sebagainya. Itu adalah angkasawan. Tapi kalau sejarawan ni orang yang pakar, arif dalam bidang sejarah, telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, boleh faham setakat ni? Sampai 3 perkara ni. Tapi ingat ingat yang paling penting, benar-benar berlaku pada masa lalu. Ini yang pertama paling penting ni, pengertian sejarah. Mari kita lihat. Apakah yang dikatakan oleh ahli sejarawan? Ada 5 ahli sejarawan yang telah menyatakan berkenaan apakah pengertian sejarah. Okey, mari kita lihat yang pertama. Pandangan ahli sejarah yang pertama mengenai pengertian sejarah itu sendiri. Pertama sekali, gambar ukiran patung batu ni, gambar yang ini merupakan Herodotus. Herodotus ni merupakan sejarawan Greek. Okey. Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Cikgu ulang sekali lagi. Sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Dia kata kat sini, penceritaan tentang tindakan manusia dan apa sebab dia lakukan perkara itu. Ini yang dikatakan oleh Herodotus. Sedikit maklumat berkenaan dengan Herodotus ni. Kalau kita sebut Herodotus ni, dia ni adalah digelar sebagai bapa. Herodotus ni digelar sebagai bapa sejarah.
Sebab dia lah orang yang pertama menulis buku berkaitan sejarah. Dia ni berada pada tahun 425 sebelum Masihi. Sebelum Masihi, ingat dia sebelum Masihi, selepas Masihi. Dan buku yang terkenal yang ditulis adalah buku sejarah yang pertama di dunia, iaitu dipanggil sebagai buku The Histories. Buku ni adalah berkenaan tentang perang Greek dan Parsi dulu. Buku tentang perang Greek dan Parsi. Inilah Herodotus. Sebab dia memang sangat lama lah. Ini akan digelar sebagai bapa sejarah dunia. Kita pergi seterusnya. Cuba bagi nama dulu. Ahli sejarah yang kedua, Ibnu Khaldun. Dia merupakan cendekiawan Islam pada abad ke-14. Okey, apakah pandangan Ibnu Khaldun berkenaan dengan sejarah? Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ibnu Khaldun katakan sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ini yang dikatakan oleh definisi sejarah oleh Ibnu Khaldun. Sedikit berkenaan dengan Ibnu Khaldun ni. Ibnu Khaldun ni dilahirkan di Tunisia pada 27 Mei 1332 tahun 1332 dan telah meninggal dunia pada 17 Mac 1406, meninggal dunia di Mesir. Dan dia merupakan seorang cendekiawan Islam, saintis sosial dan ahli sejarawan Islam. Nama sebenarnya ialah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun. Abdul Ar-Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun. Dan beliau ni digelar sebagai bapa sebenar ilmu sosiologi. Baik. Seterusnya, bagaimana pandangan yang ketiga oleh ahli sejarawan yang ketiga? Ahli sejarawan yang ketiga ni merupakan seorang berbahasa Inggeris, namanya ialah E.H. Carr, sejarawan dan diplomat Eropah pada abad yang ke-19. Apa yang beliau kata? Digambar. Okay. Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dan dengan masa lampau. Ini yang dinyatakan oleh E.H. Carr. Okey, E.H. Carr ni lahir pada 28 Jun 1892. Meninggal dunia pada usia 90 tahun pada 3 hari bulan 11 1982. Pada waktu ni cikgu pun tak lahir lagi. Cikgu lahir tahun selepasnya, waktu dia meninggal dunia selepas tu. Dia ni merupakan diplomat dan juga wartawan, jurnalis, seorang penulis dan teoris. Teoris ni dia seorang yang suka meramal dan sebagainya lah. Dan dia ni juga telah menulis sebuah buku yang sangat terkenal pada tahun 1961, iaitu buku What is History? Apakah itu sejarah? Itu buku yang terkenal ditulis oleh E.H. Carr. Okay. Seterusnya, kita tengok tadi daripada sejarawan yang kita ada 3 orang ni bukan daripada Malaysia. Kat Malaysia tak ada ahli sejarawan ke? Mari kita lihat seterusnya. Okey. Yang seterusnya ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim, sejarawan negara Malaysia. Apakah pandangan beliau berkenaan dengan sejarah? Ini dia, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim. Okey, dia mengulas dengan bahasa yang sangat ringkas. Sejarah merujuk peristiwa yang atau sudah berlaku. Sejarah merujuk peristiwa yang atau sudah berlaku. Ini dinyatakan oleh
Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Keng Kim. Beliau telah meninggal dunia pada tahun lalu. Dilahirkan pada 28 Mac 1937, meninggal dunia pada usia 82 tahun. Pada usia 82 tahun, pada tarikh 28 Mei 2019. Itu dia, Profesor Khoo Keng Kim. Dan beliau ni merupakan salah seorang penulis bersama rukun negara. 5 rukun negara itu beliau merupakan sebagai salah seorang penulis bersama rukun negara dahulu, ya. Okay, dan dia telah diiktiraf selaku tokoh akademik negara pada tahun 2017, 2 tahun sebelum kematian beliau. Okey, baik. Kita pergi yang terakhir ialah Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim, merupakan seorang sejarawan negara Malaysia. Pandangan beliau mengenai pengertian sejarah itu sendiri. Mari kita lihat. Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Dr. Muhammad Yusof ni pernah menulis sebuah buku yang dipanggil, bukunya ialah Sejarawan dan Pensajarahan Melayu. Jadi buku ni terbitkan pada 2010-2011. Ditulis oleh Dr. Muhammad Yusof. Baik, mari kita lihat. Dalam kelima-lima ahli sejarah ini, kalau kita dapat lihat, kelima-lima mereka, kalau kita dapat lihat, dia menyatakan beberapa perkataan yang hampir sama, iaitu masa lalu ataupun masa lampau, peristiwa. Ada beberapa perkataan utama berlaku, yang mana itu semua adalah merujuk kepada sejarah. Jadi kalau kita lihat secara kesimpulannya, apakah erti sejarah itu sendiri, ya? Okey, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Jadi perkara yang kita dapat kesimpulan di sini bahawa sejarah ini adalah tindakan yang perubahan dan mesti dicatatkan ataupun disokong dengan bukti pada masa lalu, barulah ia jadikan satu sejarah. Dan apa yang lebih penting daripada itu, dia memberikan teladan dan iktibar kepada kita untuk kehidupan manusia akan datang. Macam mana kita nak mengatasi sesuatu masalah untuk jadikan ia lebih baik pada masa akan datang. Baik, boleh tak setakat ni? Faham tak? Okey. Boleh semua setakat ni? Okey, boleh semua okey, baik. Kalau boleh cikgu teruskan lagi. Semua faham boleh? Okey, baik. Cikgu teruskan ya. Perkara yang kedua, subtopik yang kedua kita nak belajar ialah berkenaan dengan sumber sejarah. Okay, baik. Setiap sejarah, perkara yang berlaku mesti disokong dengan sumber sejarah. Dari manakah sumber sejarah ini ada? Dapat dari mana? Apakah bukti dia? Adakah ia disokong dengan bukti-bukti yang boleh diterima? Adakah bukti tersebut betul-betul ada keabsahannya, sah ataupun tidak? Jadi sumber sejarah mari kita lihat. Baik,
Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Sumber sejarah ini dia akan menyokong cerita sejarah. Jadi jika ada sumber sejarah, dia akan menyokong yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Berlaku orang jatuh motor contohnya. Ada rakaman video dia jatuh motor. Jadi contoh kalau sebegitu, dia adalah sesuatu peristiwa yang sumber sejarah yang boleh diterima. Contoh, ada gambar contohnya. Jadi sumber sejarah ini amat perlu untuk menyokong cerita sejarah itu tadi. Mari kita lihat bagaimana, ada berapa jenis sumber sejarah. Baik, sumber sejarah terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah sumber primer, yang kedua ialah sumber sekunder. Primer dan sekunder. Okey, primer biasanya kita sebut yang utama lah, yang pertama, sekunder tu yang kedua. Jadi mari kita lihat. Ada dua kan? Baik, sumber sejarah ada dua. Yang pertama sumber primer. Apakah ciri-ciri sumber primer? Mari kita lihat sumber primer. Apakah ciri-ciri sumber primer? Okey, yang pertama sekali yang pertama sekali dikenali sebagai sumber utama. Maksudnya sumber tu adalah yang kita dapat. Oh, ini adalah sumber yang utama. Kenapa dipanggil sumber yang utama? Berada dalam bentuk asal. Berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Untuk itu. Okey, berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Contohnya jumpa tapak kaki. Bukan tapak kaki lah. Jumpa kesan tapak kaki dinosaur. Tak ada orang korek lagi. Yang itu adalah sumber yang asal. Dikira sebagai sumber primer. Dikira sebagai sumber primer. Dan belum diolah. Tak ada orang korek lagi lah. Tak ada. Itu dipanggil sebagai sumber primer. Baik, kita lihat. Apakah contoh-contoh sumber primer? Ada 4 contoh yang utama. Yang pertama sekali ialah fosil. Fosil ni maksudnya sisa tinggalan yang dalam bentuk sisa-sisa lama. Contohnya kalau paling mudah, tapak kaki yang baru-baru ni terkenal tapak kaki dinosaur di Bukit Panau di Kelantan. Ya, yang ada kesan tapak kaki dinosaur di Kelantan di Bukit Panau, itu dipanggil sebagai fosil. Okey. Seterusnya manuskrip, penulisan. Manuskrip ni ditulis, tak kira lah atas batu ke, atas kertas ke, atas kulit binatang ke. Jadi manuskrip ini boleh diterima. Contohnya batu bersurat Terengganu yang menulis tentang hukum ataupun kedatangan agama Islam dan hukum hakam berkaitan Islam yang telah ada sekitar 1300 tahun yang lalu di sekitar di Terengganu. Dan batu tersebut, pada surat itu telah dijumpai di sungai sewaktu banjir. Waktu banjir dulu lah lama pada tahun 1882 lebih kurang, batu tu hanyut jumpa, kemudian telah dibawa menghadap sultan pada zaman dahulu, dan sultan tersebut telah meletakkannya di atas Bukit Puteri. Sekarang batu tu telah berada di rasanya di Museum Terengganu. Replikanya pun ada, ada replikanya. Baik, kita lihat dokumen rasmi. Contohnya surat rasmi. Kalau untuk diri kita sendiri, surat beranak. Surat beranak. Surat beranak tu untuk kanak-kanak bila lahir, ayah-ayah kita, bapa-bapa akan daftar. Surat beranak tu adalah dokumen rasmi dan ia adalah dokumen sejarah untuk diri kita. Tetapi kalau bagaimana dengan dokumen sejarah melibatkan negara? Contoh dokumen sejarah yang melibatkan negara, contohnya pengisytiharan, memorandum pengisytiharan kemerdekaan contohnya. Yang itu adalah satu dokumen rasmi. Dan artifak. Artifak ni adalah peralatan yang ada mungkin tertinggal pada zaman itu. Yang ada zaman itu masih kekal sehingga kini. Contohnya jumpanya
penemuan duit shilling di Sungai Pahang, Kuala Sungai Pahang baru-baru ni berkaitan dengan masyarakat negara Cina yang datang melintasi Sungai Pahang untuk melakukan aktiviti dagangan dulu, dijumpai duit shilling. Okey, baik. Boleh faham sumber prima? Sumber ni paling utama. Paling penting dia mesti dalam bentuk asal dan belum diolah. Bagaimana pula dengan sumber sekunder? Baik, sumber sekunder penulisan yang dihasilkan oleh sumber asal. Dia menuliskan yang dihasilkan oleh sumber asal. Maksud dia ambil daripada sumber asal itu ditulis kembali dalam bentuk buku. Macam-macam buku lah. Kita tengok buku berkaitan dengan sejarah itu sendiri ditulis semula. Ini panggil sebagai sumber sekunder. Dan dia adalah dokumen yang boleh diterima. Kerana dia dirujuk, ditulis, mestilah ditulis dengan pakar oleh orang yang memiliki kemahiran dalam bidang sejarah. Dia boleh dibagikan alat bahan rujukan untuk kajian dan sebagainya. Okey, apakah contoh sumber asal? Contohnya ialah buku, majalah, risalah dan akhbar. Jadi keempat-empat ini boleh dipakai sebagai sumber sekunder. Dia akan menyokong sumber primer. Tapi semua sumber kedua, dua sumber ini adalah sumber yang boleh dipakai. Okay, boleh faham tak setakat ni? Okay, boleh faham tak setakat ni semua? Okay, mari kita tengok. Okay, baik. Faham semua Okey. Jadi kita pergi kepada yang seterusnya. Kita imbas kembali apa yang kita telah pelajari hari ini. Yang pertama, pengertian sejarah. Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Cikgu ulang sekali lagi. Sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Mari kita lihat yang kedua, sumber sejarah. Sumber sejarah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber prima dan sumber sekunder. Sekali lagi cikgu ulang, sumber sejarah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu sumber prima dan sumber sekunder. Jadi hari ini kita dapat pelajari berkenaan dengan topik awal mengenali sejarah itu sendiri. Okey. Jadi okey. Cikgu tutup sejak LCD. Nampak tak? Nampak? Okey. Nampak. Oh, okey. Baik, kalau kita dapat lihat dekat sini, ini adalah topik dalam muka surat yang pertama. Apa yang cikgu ajar tadi meliputi muka surat 2, 1, 2, 3, 4 sampailah muka surat yang ke-7. Ini. Apa yang cikgu ajar tadi? Muka surat 1 hingga muka surat 7. Biarpun tidak ada buku teks lagi. Nampak tak? Sini tak nampak. Oh, tak apa. Okey. Walaupun belum ada buku teks, kita boleh rujuk buku teks ini melalui aplikasi D5. Aplikasi D5 boleh check kat situ ada buku teks digital. Dan kita boleh lihatlah. Kalau murid-murid ada masa, login dalam portal D5, kemudian cari kategori buku teks, bahan bantu tu. Kemudian boleh tengoklah muka surat 1 hingga 7. Boleh ulang kaji terlebih dahulu. Baik. Setakat ni cikgu nak beritahu satu lagi lupa beritahu. Untuk tahun 4, selepas ini guru-guru sejarah akan masukkan latihan ke dalam grup Telegram masing-masing. Grup kelas Telegram masing-masing. Jadi cikgu semua guru sejarah akan masukkan latihan berkaitan dengan tajuk kita pelajari hari ini untuk tahun 4. Jadi murid-murid semua boleh buat ulang kaji dengan menjawab latihan yang akan dikongsikan oleh guru sejarah sebentar lagi. Baik. Setakat ni ada soalan?
Kalau cikgu boleh jawab terus, cikgu jawab terus. Jika tidak, apa kata? Jika cikgu, mungkin soalan itu agak sukar cikgu menjawab, cikgu akan jawab kemudian. Cikgu checkkan. Ada soalan tak? Oh, ada soalan. Sekejap, cikgu pusingkan ni. Apa itu sumber prima dan sekunder? Oh, mana tadi? Sumber prima dan sekunder. Sekejap, cikgu tukar kamera. Okey, hadap sini. Okey. Apa itu sumber prima dan sekunder? Apa itu sumber prima dan sekunder? Ingat, sumber prima ialah sumber yang asal, bahan asal dan tidak diolah. Yang kedua, sumber sekunder ialah bahan yang diambil daripada sumber yang asal tadi, kemudian tulis semula, contohnya buku ataupun majalah ataupun akhbar. Itu contohnya. Cikgu dah siap ke saya lapar? Oh, lapar lah, kesiannya. Nanti makan ya. Okey, baik. Boleh faham ya? Tak ada tiada. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa belajar, ambil masa. Oh, sahih atau asli? Soalan yang baik. Cikgu, macam mana kita nak tahu sumber prima itu adalah sahih atau asli? Sumber prima itu adalah sahih dan asli, itu perlulah melalui kajian oleh pakar-pakar sejarah. Contohnya kita panggil kurator daripada Muzium Negara contohnya, untuk menyemak sama ada bahan itu betul-betul ada pada tahun tersebut ataupun tidak. Kalau tidak, semakan itu yang mesti orang kata apa? Disahkan oleh badan yang berautoriti. Autoriti ni panggil apa ya? Yang berkuasa lah, yang ada kepakaran. Kalau kita kata, kita boleh kata benda ni saya jumpa ni, saya yakin benda ni adalah zaman dinosaur, tapi kita perlu melalui proses-proses kajian. Dan itu memerlukan kepakaran lah, kepakaran daripada kereta muzium dan sebagainya. Okey, baik. Itu sahaja. Ada soalan lagi? Baiklah. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa kalau rasa nak tengok lagi, boleh ulang tonton melalui grup rasmi. Dan jangan lupa like. Masuklah join FB rasmi Sekolah Kebangsaan Amanat Inam. InsyaAllah kita beri yang terbaik dan kita akan kongsikan sebaiknya kepada semua murid-murid, ibu bapa dalam melalui proses pembelajaran PDPR hari pertama dan seterusnya. Dan sama-samalah kita doakan negara kita selamat, boleh seperti biasa, dan kita kembali ke sekolah. Moga-moga dapat kembali sekolah seperti biasa. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi dalam belajar yang akan datang. Okey, bye semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.